Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Kita sambung lagi bab 1, standard kandungan 1.4 part keempat. Kita bahagian keempat. Okey, kita nak membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Kita tak naklah jadi macam Mr. Bean tu kan, main ukur-ukur, guna panjang-panjang tangan. Okey, kalau kita tak ada alat pengukuran, kita tak payah risau. Kita boleh buat anggaran dulu. Okey, contoh dia lah. Okey, kita nak tahu berapa panjang meja ni. Katalah kita dah tahu kita punya panjang pensel tu 10 cm. Ini contoh Okey, kita susun pensel tu dekat meja. Kita dapati meja tu betul-betul, kalau kita susun pensel tu kita dapat 4 pensel. Okey, jadi macam mana cara kita nak buat anggaran? Okey, contoh panjang pensel 10 cm, berapa panjang meja? Jadi, kalau panjang meja tu bersamaan dengan 4 kali pensel, kita boleh buat 10 cm didarabkan dengan 4, kita dapat anggaran meja tu 40 cm. Okey, yang kedua ialah untuk membuat anggaran luas. Okey, apa dia luas? Luas adalah besar sesuatu kawasan. Unit SI dia adalah meter persegi. Okey, kalau kita nak ukur luas, kalau objek tu adalah objek sekata, contoh bentuk geometri, bulat, trapezium, segitiga, segi empat tu semua dah ada formula dia. Bila ada formula, tak ada masalah lah kita nak kira kan. Okey, tapi macam mana kalau objek tu tak sekata? Contohnya macam daun. Okey, cara kita nak buat adalah kita anggarkan dia dengan guna kertas graf. Okey, mula-mula kita ambil kertas graf. Kertas graf tu satu kotak kecil tu adalah 1 cm kali 1 cm. Maksudnya satu kotak tu maksudnya luas dia 1 cm per persegi. Lepas tu kita letak daun, kita lukis garisan luar daun. Okey, lepas kita lukis garisan luar daun, kita raih bahagian dalam daun tu yang sama ada penuh, separuh penuh atau lebih daripada separuh penuh. Itu je yang kita raih. Kita tandakan raih. Okey, katalah contohnya bila kita kira tanda raih kita dapat 23 kotak. Okey, 23 tanda raih maksudnya 23 cm per persegi. Yang ketiga C, kita nak buat pula anggaran jisim. Okey, contoh dekat sini kita nak buat anggaran jisim bagi sehelai kertas. Yang kita ada penimbang yang macam penimbang ikan ni. Kalau penimbang elektronik tu mungkinlah kita boleh timbang selai kertas. Okey, ni penimbang ikan. Macam mana kita nak ukur kan? Okey, cara dia kita buat anggaran. Contoh kita ambil 100 helai kertas. Lepas tu kita timbang. Bila kita timbang 100 helai kertas, kita contoh dekat sini kita dapat 500 gram. Macam mana nak dapat sehelai? Kita bahagi 500 dibahagikan dengan 100, kita akan dapat nilai dia anggaran 5 gram untuk sehelai kertas. Okey, yang seterusnya, yang D, yang keempat, membuat anggaran bagi isi padu. Okey, kalau macam isi padu objek sekata ni dia ada rumus dia. Ada formula je, senang kita nak kira kan. Tapi kalau objek tak sekata, contoh macam batu, macam mana pula kita nak kira? Okey, contoh dekat bawah ni cube. Okey, kalau cube dia punya formula tinggi, darat lebar, darat panjang. 4 kali 4 kali 4. Jadi dapat 64 cm padu. Ini objek sekata. Tapi kalau objek tak sekata macam batu tadi, macam mana kita nak kira? Okey, mula-mula kita masukkan air dekat dalam silinder penyukat. Kita masuklah berapa yang kita nak asalkan batu tu tenggelam. Okey, contoh dekat sini 15 cm padu. Okey, lepas tu kita masukkan objek tak sekata tadi, contohnya batu, kita ikat batu tu, kita masuk dekat dalam air sampai tenggelam. Okey, lepas tu kita akan dapat bacaan yang baru kan, bacaan akhir. Dekat sini contoh 23 cm padu. Okey, cara kita nak dapat isi padu batu sahaja, kita tolak bacaan akhir, tolak dengan bacaan awal. 23 tolak 15, kita akan dapat 8 cm padu. Zaman sekarang ni murid-murid bukan macam zaman dulu. Dah banyak inovasi dalam alat pengukuran. Contohnya macam dekat sini nak ukur oksigen. Kita guna alat nama dia oximeter, tak silap cikgu. Okey, kita nak kira lah. Kita letak jari je, dia dapat kira oksigen dah. Okey, yang kedua contohnya adalah mengukur glukosa dalam darah. Dah macam jam. Dia tak payah main cucuk-cucuk dah. Letak, pakai je jam tu. Kita dapat kira glukosa dalam darah. Dan contoh yang ketiga, nak kira tekanan darah ni dah boleh buat kat rumah. Jadi kita guna yang elektronik je kalau nak ukur tekanan darah.
Okey, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid. Semoga kita jumpa lagi. Bye.